Sekarang boleh dengar suara tak? Boleh sir. Okey. Tak pastilah tadi masalah apa Alright. Okay. Kita proceed lah untuk perbincangan. Okay. So actually cikgu ni dulu lah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. By the way, mungkin tadi kamu tak dengar, cikgu lambat buka ni sebab sepatutnya baru nak buka 8.45 tapi ada masalah air sikit dekat rumah cikgu. So, tadi ada orang daripada Jabatan Bekalan Air datang lah. Kena keluar kejap. Jumpa ada orang ada masalah dekat meter. Okay. So hari ni kita akan tengok sub-chapter terakhir dalam chapter 9. 9.4. So 9.4 ni application lah yang melibatkan kita akan guna semua. Kita dah belajar sine rule, cosine rule dan juga area of triangle. Cuma dalam area of triangle kita ada dua formula lah. Satu formula tu kita guna sine, another one adalah Heron's formula. So nak kena ingat semua tu lah kita akan apply. Okay, so let's go to the first question. Okay, ni adalah bentuk soalan yang biasa dalam paper 2. Okay, so biasanya kalau kamu punya exam, tak silap cikgu, kalau the final sem biasa akan ada dua-dua. Tapi kalau form 4, cikgu ingat-ingat lupa lah. Mungkin je paper, dia salah satu paper je. Kalau ikut yang sebelum ni rasa salah satu je. So kalau full format sepatutnya paper 1 dan paper 2 lah. Okay. Jadi kalau kita tengok soalan, soalan yang pertama. Okay, the diagram show two triangle PQR RSP. Okay, so dia dah beri PR 3.3. Cikgu rasa kamu pun dah try lah juga kan nak buat. Okay, so kalau dalam exam, tulis apa yang dah diberi tu dalam kamu punya graf. Kalau boleh tulis lah. Sebab kadang-kadang kalau diagram kamu kecil sangat, tak boleh nak tulis. Yang ni boleh lagi lah. Kita akan tulis kat sini 3.3 PR. And then RS is 5.5. RS dekat sini 5.5. Okay, then soalan pertama kita nak cari QR. Okay, kita nak cari QR. Kat mana QR? QR dekat sini. Tak nampak kan? Pakai highlight lah. Okay, QR dekat sini. So soalan pertama kita nak cari the length of QR. Kan betul lah QR. Okay. So untuk cari length of QR, kita nak guna formula apa sebenarnya dekat sini? Kita nak guna formula sin ke cos atau area? Sin. Ini Wan ada suggestion nak cakap. Sin. Sin. Sin kan? Okay, betul-betul. Guna formula sin. Okay, so dekat sini kita nak cari QR. So should be je sama ada sin over length ataupun biasanya formula tu dia boleh berubah. Mungkin yang angle dekat atas atau yang length dekat atas. So tak kisah sebenarnya yang tu, kedudukan tu. So dalam kes ni sebab kita nak cari length, so biar length kat atas. So QR yang dekat atas, so kita akan tengok opposite angle dia. Opposite angle dia yang ni lah. Ni QR, so this one adalah opposite dia. So over sin 115. So, sama dengan kita akan tengok side mana yang ada information dia dan juga dia punya angle. So dekat sini kita nampak yang ni 3.3 ni dengan 20. So equal 3.3 over sin 20. So carilah QR. Untuk cari QR, kalau boleh kamu, bukan kalau boleh lah, ini adalah the better option supaya jawapan akhir tu tak lari. Okay, so
orang kata rearrange dulu supaya QR ni sebagai subjek. Bermaksud QR dia tinggal dekat sebelah kiri ni. So kalau QR tinggal sebelah kiri, kita akan dapat 3.3 darab dengan sin 115 over sin 20. So dekat sini bolehlah kamu tekan kalkulator kamu, akan dapat jawapan 8.745. 8.745 cm. Okay, so kalau untuk length macam yang cikgu dah pesan sebelum ni, ambil 3 decimal point. Kalau untuk length 3 decimal point. Kalau untuk angle cukup 2 sahaja. Okay, so tu soalan yang pertama. And then sekarang soalan kedua, kita nak cari length QT. Cikgu padam dulu yang cikgu dah highlight ni. Kita nak cari sekarang ni pula QT. Okay, so QT, kalau kita nak cari QT, QT adalah QR tolak RT. Kita nak cari QT direct tak boleh, tapi kita boleh cari QR tolak RT. So sekarang kita kena cari berapa panjang RT dulu. Okay, so macam mana kita nak cari panjang RT? Apa kita nak buat dekat sini? Guna cosine rule kat triangle RST. Okey, betul lah, guna cosine rule. Kalau ikutkan memang kena guna cosine rule. 4.5. Oh, okey, lagi satu maklumat. Okay, sebab kita ada beberapa maklumat dekat sini kan. Kita akan guna cosine rule lah. Sebabnya kita ada dua side ni dan angle dekat sini. So kalau kedudukan yang macam ni, kita akan guna cosine. Okay, so bermaksud kita nak cari RT. So sudut yang bertangan dengan RT adalah 50. So RT lah sebagai subjek dia. RT square is equal 4.5 square plus 5.5 square minus 2 times 4.5 times 5.5 and cos 50. Okay. So sampai sini kamu bolehlah cari RT. So RT kamu kira lah 4.5 kuasa 2 tambah 5.5 kuasa 2 tu berapa? Kamu akan dapat 50.5. So 50.5 minus 49.5 cos 50. Ni cikgu dah apa orang kata expand dia dululah. And then square tu pindahkan jadi square root. So kat sini baru kamu tekan calculator. Tekanlah semua tu, square root 50.5 apa semua kamu tekan dengan calculator. Akan dapat jawapan dia 4.322. Akan dapat 4.322 cm. Ni dapat RT. Kat sini jangan berhentilah sebab kadang-kadang ada yang terstop dekat sini. Dia lupa pula. Kita sebenarnya nak cari QT. So QT adalah 8.745 tolak 4.322. So kamu akan dapat jawapannya lah 4.423 cm. Okey, lagi satu kadang-kadang ada yang silap sikit. Bila tekan kalkulator, kalau mod dekat sini degree, pastikan dalam kalkulator tu ada perkataan D atau DEG. Kalau kita guna radian, RAD atau R. Yang tu kena pastikan jugalah mod kalkulator tu. Okey, then kita nak cari soalan seterusnya, area in centimeter square of PQR. Kita nak cari area PQR. Mana PQR ni? Kita nak cari area ni. So dekat sini kita boleh guna formula yang menggunakan sin.
So kita cari dulu apa side dekat sini. Apa angle dekat sini. So angle dekat situ adalah 45 kan. 45 degree. So carilah kan 180 tolak 115 tolak 20. So kita dah ada side yang diperlukan. Kita ada angle dekat sini. Kita ada side ni 3.3. Side yang QR ni tadi yang kamu dapat 8.745. Okay, so dari area PQR adalah 1/2 darab 3.3 darab 8.745 sin 45. Ni boleh direct lah tekan kalkulator. Tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan dia 10.20. 10.20 centimeter square. Area cukup lah. Area ni depends. Tapi usually kita ambil 2 decimal point juga. Cuma length je. Kita akan ambil 3 decimal point. Okay, soalan seterusnya B1. B1 ni cikgu rasa mungkin ramai yang kurang faham bentuk soalan. Tapi soalan ni memang akan keluar. So dia kata sketch a new triangle P prime, Q prime, R prime which is different in the shape of PQR. Okay, kita kena tengok kita ada satu triangle PQR. Okay, kita nak buat satu triangle yang lain yang hampir sama dengan PQR tapi memang shape dia kata lain lah. Different from the old PQR. Tapi dia dah beri the new triangle PQR yang mana panjang PQ tu sama. Panjang PQ sama, panjang PR sama dan sudut PQR pun sama. Jadi kat sini ini adalah sebenarnya ambiguous case. Kita dah belajar sebelum ni kita ada normal case dan ambiguous case. So dalam ambiguous case kita boleh jadi dua. So macam mana dua tu? Sebab dia kata panjang PQ sama. Ni ada panjang PQ. So the new triangle pun panjang dia sama. And then maklumat lain yang diberi, panjang PR pun sama dan angle PQR. Okay, kita fokus dulu kepada panjang PQR. Bukan panjang, sorry, angle. Angle PQR mesti 20 juga. So yang ni maintain. Kamu akan ada satu line lagi ke sini yang mana sudut dia still 20. So kalaulah kamu buat panjang PR macam ni, so dia tak ada beza. Tak ada beza dengan triangle yang lama. So the new triangle, kamu akan dapat PR tu panjang dia dekat sini. So bila PR panjang dekat sini, actually PR ni sama je panjang dengan PR yang ni. Ada new PR yang sini. Actually sama je panjang yang dengan sini. Dan kalau kamu perasan, panjang PQ pun akan sama, sudut dia akan sama. So maklumat tadi kita dah follow. PR sama, this one PR, then PQ sama panjang and then sudut dekat Q. So untuk buat kat sini, okay, kamu mula-mula lukis dulu. Sketch je, ni tak perlu guna pembaris lah, sketch je. So this one mula-mula adalah the old one. Okay, so yang the old one actually PQR. Okay, kita tahu sudut dekat sini 20. Okay, so the new triangle kita akan ada ke bawah sini. Kita cakap yang panjang ni adalah sama. So this one akan jadi the new triangle. So actually the new triangle yang ni lah. So ni lah yang dipanggil sebagai ambiguous case. So the new triangle kamu just tunjuk macam ni je lah. Kamu kena label lah. This one mesti ada P prime, Q prime, R prime. Okay, so ada soalan tak untuk sketch ni? Boleh faham
Kalau ada yang tak faham boleh tanya dulu. So dia punya orang kata apa? Dia punya tips lah untuk ambiguous case ni. Kalau triangle asal macam ni, kita akan tahulah yang lagi satu tu mesti dia ke dalam. Yang mana kamu check panjang PR ni dia boleh berubah ke sini. Tapi pastikan dia punya length tu samalah. Okay. So then yang terakhir kita cari hence state the size of angle QPR. Kita nak cari angle PQR. Kat mana PQR yang ni? The new one. PQR ke? QPR, sorry. QPR. Okay, tadi angle lama dekat sini 45. Ni 45 degree. So kalau situ 45, sini pun 45. 44 pula. This one pun 45. So kalau situ 45, bermaksud dekat sini adalah 135. So 135 darjah. So kat situ kamu dah boleh carilah angle yang kita nak, which is angle QPR adalah 180 tolak 135 tambah 20. Kamu akan dapat 25 degree. So ini just kita punya basic konsep lah. Isosceles triangle tu apa, and then kamu akan dapat jawapan dia. Okay. Clear tak kelas soalan nombor 1? Boleh faham? Saya tak bincang. Boleh. Boleh. Ya. Okay. So tu selesai soalan pertama. Okay, kita tengok soalan kedua pula. Cikgu rasa cikgu nak soalan kedua dan soalan 4 je. Soalan 3 ni lebih kurang je. Kita akan tengok soalan 2 dulu. Okay. So sekarang tengok soalan nombor 2. The diagram shows a cyclic quadrilateral ABCD. Dekat sini dah main dengan kamu benda yang kamu belajar masa form 3 pula. Cyclic quadrilateral. Okay, soalan yang pertama kita nak cari the length in cm of AC. Kita nak cari panjang ni, AC. Yang cikgu highlight nak cari AC. Okay, kalau dekat sini bila nak cari AC, kamu mesti tengok mula-mula lah. Mungkin kamu tengok yang ni, ada angle, sebab ada angle. Kat sini ada sudut 105, kat sini ada 5 cm. Okay, so kalau kamu tengok triangle yang ni, boleh tak kamu nak solve AC? Kalau tengok kat sini sebenarnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau nak guna sine rule, okay, kalau nak guna sine rule, nampak macam boleh. Sebab sini bertentangan, tapi kita tak ada sudut dekat sini. Walaupun kita ada side ni, tapi kita tak tahu sudut dekat sini. Kita tak boleh directly cari berapa sudut dekat situ. Okay, sebenarnya untuk cari soalan ni, kamu akan guna triangle yang ni. Kat sini kita akan guna cos. Kita akan guna cos rule. Kenapa kita guna cos rule? Sebab kita boleh cari angle dekat sini. Berapa angle dekat sini? Siapa yang tahu berapa angle dekat D je? 52.5 degree. Bukan. Itu bukan jawapan dia lah. Angle 75. dekat direct je. Apa dia Akmal? 75. 75. Okay, betul Akmal. 75. Okay, aku rasa mungkin tadi ada yang salah lagi satu lagi seorang. Dia dapat 100. Okay, dekat sini 75. Kenapa 75? Sebab kita refer balik kepada cyclic quadrilateral. Dalam properties of cyclic quadrilateral, dia khas
apa-apa quadrilateral yang dalam circle, ni kita ada circle, apabila kita ada quadrilateral, kenapa nama dia cyclic quadrilateral? Sebab setiap bucu sentuh kepada circumference of the circle. Syarat dia mesti sentuh semua. So, bila sentuh semua, sudut yang bertentangan, total dia mesti 180. Sudut ni campur sudut ni 180. Angle ni campur angle ni 180. So dekat sini kita dapat ni 75. So bila kita dah ada dua side dekat sini dan angle dekat sini, kita boleh guna cos. Kamu gunalah cos kan. Jawab dekat mana? Jawab dekat atas ni lah. Jadi kita guna cos. So kita nak cari AC square is equal, tadi berapa? 10 dengan 11 kan? 10 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 11 cos 75. So boleh cari AC. AC adalah 221 tolak 220 cos 75 square root. Dekat sini baru tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. So jawapan dia akan dapat berapa? 12.809. 12.809 cm. Unit pun jangan lupalah tulis dekat unit tu. Okay, selesai soalan yang A. A1. Okey, sekarang A2 kita nak cari angle ACB. ACB. So sudut yang ni kita nak cari. So untuk cari sudut tu, apa yang kita boleh buat? Kita nak cari sudut ACB. Okay, tadi kita dah dapat panjang dia 12.809 dekat sini. 12.809. Okay. So dekat ACB ni kamu nak guna apa untuk cari ACB? So ada yang dapat ke? Sine rule. Sine rule. Okay, kita akan guna sine rule. Okay, so memang kita akan guna sine rule lah. Cumanya kalau kita guna sine rule dekat sini betul, kita akan dapat angle dekat sini dulu. Kita tak directly cari angle yang ni. Sebab apa kita akan guna sudut yang dekat sini, kita akan guna sudut yang BAC dulu. Kita akan cari sudut BAC dulu. Sebab sudut BAC, kita ada length dekat sini. So dia bertentangan, and then kita ada sudut ni, dia bertentangan dengan side yang ni. So kat sini kita boleh guna sine rule. Okay, jadinya kita akan cari dulu sudut BAC dulu. Sudut BAC over 5 is equal sine 1/5 over 12.809. 809. Okay. So nanti bolehlah cari sudut BAC. So sudut BAC kamu kena rearrange macam biasa. Jadikan sudut BAC itu sebagai subjek. So bila kita ubah, kita akan dapat sin inverse dalam kurungan besar 5 darab sin 1/5 bahagi dengan 12.809. Baru tekan kalkulator. So kamu tekanlah kalkulator kan, dapat jawapan dia nanti 22.15. 22.15. So kita dapat dekat sini adalah 22.15. So macam tu bolehlah cari sudut ACB yang dia nak. Sudut ACB ni senang lah nak cari kan. Sudut ACB adalah 180 darjah tolak dengan 105 tambah 22.15.
Kamu akan dapat jawapan dia nanti. So, jawapan dia berapa? Jawapan dia yang terakhir adalah 57.85. 57.85. So dekat sini tak direct lah, tak semestinya direct. That's why yang ni kita panggil application lah, yang mana kita nak solve problem dan tak semestinya kita akan guna cos, tak semestinya kita guna sin. So kita kena refer balik mana yang lebih sesuai. Okay, then next question, kita nak cari luas ACD. ACD. Okay. So untuk cari luas ACD, nak guna formula sine ke nak guna formula Heron? So actually dua-dua boleh. Sebab kalau nak guna formula sine, kamu dah ada sudut ni dan juga dua side, boleh. Kamu nak guna Heron formula pun boleh sebab kita ada 3 side, 11, 10 dan 12.809. Tapi kalau cikgu lagi prefer guna formula sine lah. Sebab formula sine dia direct. Kalau formula Heron, kamu nak kena cari the semi perimeter dulu. So, kita dalam kes ni kita guna formula sine yang lagi senang. So, formula sine adalah area ACD adalah 1/2 darab 11 darab 10 sin 75. So boleh dapat jawapan direct. Jawapan dia adalah 53.126. 53 point. Kamu mungkin dapat 13 je lah. Tapi cikgu tengok jawapan skema dia bagi dalam 3 perpuluhan. Tak apalah, kita ambil 3. Tapi ni tak ada masalah kalau kamu bagi jawapan 2. Tak ada masalah. Kamu akan dapat jawapan lain 53.13. Pun betul. Okay, so kita dapat ACD. Okay, last kita nak cari the shortest distance in cm from point D to AC. Kita nak cari daripada point D nak pergi straight line AC. So mana shortest distance? Okay, D ni kalau pergi line AC ni pun pergi line AC. Tapi jarak dekat sini 10. Kalau kat sini 11. So sini pun mungkin dekat. Tapi the shortest distance adalah apabila kita nak cari height. Kita nak cari antara AC pergi ke D sebenarnya adalah height of the triangle. Kita akan cari height lah sebenarnya. So dekat sini sebenarnya kita guna basic formula je. Basic formula apa? Basic formula area untuk triangle adalah 1/2 darab base darab height. So area untuk ACD tadi kita dah dapat 53.126 sama dengan 1/2 darab base. Base dia adalah 12.809. Height dia yang kita nak cari sekarang. So carilah height dia. Height adalah 2 darab 53.126 bahagi dengan 12.809. Tekanlah kalkulator tu. Dapat nanti jawapan dia 8.295. 8.295. Ni kalau kamu guna area yang ni lah. Kalau kamu guna area yang ni lain lah sikit jawapan dia. Tapi dua-dua betul. Alright. So boleh ya? Settle. Terima kasih. Bye. Okay, nak buat soalan nombor 3 lah. Ada yang menarik soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 dulu kita tengok sikit. Soalan nombor 3, cikgu cuma nak sentuh mungkin sampai soalan pertama je. Sebab dia ada benda yang menarik dalam soalan pertama. Okay, kita tengok dulu soalan nombor 3. Diagram shows a quadrilateral ABCD. Okay, then given the area BCD. Dia dah bagi area ni BCD. So area ni dia dah bagi adalah bersamaan dengan
12.58. Itu je maklumat yang dia dah bagi. Maklumat lain yang tak tertulis dalam diagram kamu lah. Okay, so sekarang kita nak cari sudut BCD. BCD dekat sini. Cikgu buat warna biru tu. Okay, kita nak cari angle tu. So kalau kita tengok, kita ada area. Kita ada dua side ni dan angle yang kita nak cari dekat sini. So dekat sini kita boleh guna formula sin. Kita boleh guna formula sin. Kita buat kat sini je lah. So kalau ikutkan formula, so area akan sama dengan formula sin 1/2 darab dengan 6 darab dengan 5 darab dengan sin BCD tu. Cikgu buat je theta je lah. Dia panjang-panjang tak muat pula. Okay, dekat sini cikgu panggil je theta. Okay, kita nak cari sudut tu menggunakan formula area. Okay, so kalau kita rearrange, kita akan dapat theta is equal inverse sin 2 darab dengan 12.58 bahagi dengan 30. Sebab ni darab ni 30, ni 2 ni cikgu pindah ke sini, dan nanti yang 30 tu pindah ke bawah. Tu dapat ni lah. So sin inverse 2 darab dengan 12.58 bahagi dengan 30. Okay, cuba tekan kalkulator, dapat berapa jawapan ni? Siapa-siapa yang ada kalkulator boleh tak tekan? Dapat berapa jawapan dia kalau tekan apa yang cikgu tulis ni? Inverse sin 2 darab 12.58 bahagi dengan 30. RM56.99 999 kan, banyak lah 9 je kan. Okay. Ya. Kalkulator tu betul lah, dapat 56.995. So dekat sini kita ambil, kalau kita kata ambil 2 decimal point, actually dia akan sama dengan 57 je. Sebab kita baca 56.99 and then the next number pun besar. Kamu kena bundarkan, which is kamu kena naikkan 1. Tu dapat 57. Okay. So adakah jawapan kamu dekat sini 57? Kalau ikut logik lah, patut tak angle ni 57? Tak. Sebab tak dia patut. Sepatutnya lebih dari 100, lebih dari 90. Betul, patutnya lebih dari 90. Lagi satu je dah beritahu awal dah. Angle BCD is obtuse angle. Obtuse angle betul lah macam yang Gabriel kata, mesti lebih daripada 90 darjah. So kalau kamu dapat jawapan ni, dia adalah salah lah sebenarnya. Tapi untuk yang ni sebenarnya dia ada jawapan lain. Jawapan lain dia adalah 180 darjah tolak 57. Kamu akan dapat jawapan dia 123 darjah. Ini jawapan dia yang sebenar. Sebab kalau kamu key in balik 123 dekat sini, kamu akan dapat jawapan yang sama, 12.58. Sebab apa? Sebab ni adalah one of properties untuk sin. Sin 57 and sin 123 adalah sama. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu tekanlah sin 57, kamu akan dapat jawapan dia lebih kurang 0.838. Kalau kamu tekan sin 123 pun kamu dapat jawapan sama, 0.838. So kat sini biasanya kadang-kadang kita tersilap lah. Pelajar tersilap, cikgu pun kadang tersilap. Dia terbiar je jawapan. Dia dah betul lah, semua ni jalan kira dah betul tapi berhenti 57. Tapi padahal dia dah cakap angle tu sebenarnya obtuse. Sepatutnya ni lah jawapan dia. Kamu kena buat 180 tolak dengan angle yang kamu dapat. Okay. So boleh faham tak?
Ni jelas yang menarik sebenarnya, yang lain lebih kurang je. So kena aware dengan information yang diberikan. Kat sini information dia mengenai obtuse angle. Okey. Cikgu rasa cukuplah kot sebab cikgu rasa yang lain sama je sebenarnya dengan yang lain. So basically dalam application ni ataupun soalan-soalan yang bentuk dalam exam ni, kamu nak kena mahir semualah, bukan satu je. Satu macam mana nak tengok, nak guna formula sin, nak guna formula cos, nak guna formula area. Nak guna formula area senang je lah, mesti melibatkan area. Cuma apabila kita nak selesaikan soalan sama ada melibatkan cos atau sin kan. So kat situ tengok maklumat yang diberi. Kalau nak guna sin, pastikan maklumat tu ada dua side dan dua angle. Kalau nak guna sin rule, pastikan ada dua angle dengan dua side. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ada maklumat dua ni, tak semestinya maklumat tu berbentuk number. Apa maksud cikgu dengan number? Kadang-kadang macam ni. Untuk kita guna formula ni kan, kita ada angle, number, angle pun number. 20 dengan 105 ni number lah. 3.3 number. QR dekat sini bukan number. QR dekat sini adalah yang kita nak cari. Tapi yang kita nak cari ni at last dia akan jadi number. So what is apa yang cikgu masukkan untuk information dua angle dua side ni adalah benda-benda ni lah. Kita melibatkan dua side dan dua angle. Itu maksud cikgu. Nak guna sin rule, pastikan ada 4 maklumat ni. Macam mana pula nak guna cos? Nak guna cosine rule, pastikan ada dua side dan one angle. Tapi angle ni spesifik. Angle ni mesti dikapit oleh dua side tadi. Kalau itu bahasa apa yang dikapit? Cikgu pun tak pastilah kan. Apa maksud dikapit tu ni? Cikgu highlight sikit. Ini side dan kita nampak ni sudut. Bermaksud sudut ni ada kawan dia dekat tepi. Kawan dia kepit dia. Kapit, cikgu panggil kapit lah. Kapit ni padahal kalau kamu nama tempat kan. Sebab kalau dekat, cikgu tak tahu kalau dekat Tanjung ada nama kuih kapit. Kuih kapit tu dia pernah nampak juga kot. So dia mesti macam ni lah dalam bentuk ni. Mesti side, ada dua maklumat side dekat tepi ni dan angle dekat sini. So bila ada maklumat dekat situ, bolehlah guna cosine rule untuk cari ni dekat sini. Untuk cari mana highlight lagi. Bateri tak ada. Untuk cari dekat sini ya. Okey, itu dia punya tips lah. Nak guna sine rule, pastikan ada maklumat dua angle dan dua side. Kalau nak guna cosine rule, ada dua side dan one angle, yang mana angle tu ada kawan side dekat tepi. Side yang dua tu mesti dekat sebelah dia je. Bukan opposite. Okay. So cikgu rasa tu sahajalah untuk kelas hari ni. Untuk soalan lain tu cikgu nanti share sahaja jawapan dia. Cikgu dah buat dah kat sini. Dah buat semua, cikgu share jawapan dia je. Okay, ada soalan tak nak tanya? Soalan macam tak ada cikgu. Kamu tak ada lah. Okay, orang lain pun macam tak ada. Alright, okay. So kalau tak ada soalan, sampai sini saja. Nanti cikgu akan share lah. Dan kalau yang lain tu kamu boleh tengok balik YouTube nanti. Cikgu akan upload lah. Cuma cikgu upload biasa lambat sikit sebab line kan. So, ambil masa sikit. So biasanya cikgu akan settle malam lah untuk upload tu. Okay.
So itu sahaja. Terima kasih semua yang dah hadir. Boleh sambung lah. Belum pukul 10 lagi. Boleh sambung habiskan kalau boleh nanti jawab. Okay, thank you semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.